Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau di atas mimbar, ketika beliau menyebutkan tentang sedekah dan memelihara diri daripadanya dan meminta-minta, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Itu yang dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqulul qaul, al yadul ulya maqulul qaul. Dan tangan yang di atas ialah yang membelanjakan. Wasufla as-sa'ilah, tangan yang di bawah itu ialah yang meminta. Abu Daud berkata, khilaf berlaku pada Ayyub daripada Nafi' berhubung dengan hadis ini. Yang ini dalam menyebutkan lafaz yang berbeza itu, khilafnya terhenti ataupun berlaku pada Ayyub. Ini perawi dia. Qala Abdul Warith berkata, al-yadul ulya al-muta'affifah, tangan yang di atas itu ialah tangan yang memelihara diri daripada meminta-minta. Kebanyakan mereka meriwayatkan daripada Hammad bin Zaid daripada Ayyub, tangan yang di atas ialah yang membelanjakan, yakni sesuatu. Itu yang dimaksudkan tangan di atas. Wa qala wahid meriwayatkan berkata, diambilnya daripada Hammad, al-muta'affifah. Ini al-yadul ulya itu ialah al-muta'affifah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Malik bin Nadlah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan itu ada 3 macam. Tangan Allah adalah yang tertinggi. Tangan yang memberi, tangan orang yang memberi mengiringinya, yakni selepasnya, di bawah daripadanya. Tangan yang meminta adalah yang paling rendah. Fa'ati al-fadla, kamu berikanlah al-fadla yang lebih daripada keperluan kamu. Wala ta'jiz an nafsik, jangan engkau lemah untuk menolak perasaanmu. Yani apabila ia menghalang kamu daripada memberi sedekah ataupun membuat kebajikan, jangan kamu lemah menghadapi dirimu, jangan kamu lemah menolak nafsumu. Bab sedekah ala Bani Hashim, ini bab sedekah kepada Bani Hashim. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Rafi' bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan seorang lelaki untuk memungut sedekah min Bani Makhzum, daripada Bani Makhzum. Sedekah tu daripada Bani Makhzum, atau orang itu yang diutuskan untuk memungut sedekah itu daripada kabilah Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi', dia kata kepada Abi Rafi', ishabni, kamu tunggulah aku, pergilah sekali, fa innaka tusibu minha, kerana engkau akan mendapat sebahagian daripada hasil pungutan itu. Qala, kata Abu Rafi', hatta atiya, ini la ashabuka hatta atiya, itu takdirnya, saya tidak akan bersama kamu sebelum saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya beliau. Dia pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maulal qaum min anfusihim, hamba yang dibebas oleh mana-mana puak terbilang ataupun termasuk antara mereka juga. Wa inna la tahillu lana as-sadaqah, dan kita tidak halal kepada kita sedekah. Sesungguhnya tidak halal kepada kita sedekah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lalu dekat sebiji buah tamar yang terjatuh. Tidak ada sesuatu yang menghalang beliau daripada mengambilnya selain kerana beliau takut buah tamar itu adalah buah tamar sedekah, yakni zakat.
Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW pernah menemui sebiji buah tamar. Maka beliau berkata, kalau tidak kerana aku takut ia adalah tamar sedekah, nescaya aku memakannya. Kata Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Hisham daripada Qatadah begini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, ayah saya telah menghantar saya kepada Nabi SAW untuk unta yang beliau berikan kepadanya daripada unta sedekah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Cuma ayah saya, kata Muhammad bin Abi Ubaidah, ayah saya menambahkan dalam riwayatnya yubaddiluha, sebagai ganti kepada untanya. Babul fakir ini bab orang miskin, orang susah memberi hadiah kepada orang kaya daripada sedekah ataupun zakat yang diperolehinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW pernah dibawakan daging. Baginda bertanya, apa ni? Maksudnya daging apa ni? Qalu, orang dalam rumah tu kata, syai'un tusuddiqa bihi ala barirah. Ini daging, sedikit daging telah diberikan sebagai sedekah kepada Barirah. Faqala, tetapi Nabi SAW bersabda, kepadanya sedekah, kepada kita jadi hadiah. Bab orang yang bersedekah, menyedekahkan sesuatu kemudian mewarisinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Buraidah bahawa ada seorang perempuan pernah pergi kepada Rasulullah SAW, katanya, saya telah bersedekah kepada ibu saya, seorang hamba perempuan, dan ibu saya telah meninggal dunia. Dia meninggalkan hamba perempuan itu. Qala, Nabi SAW bersabda, sudah boleh dah pahala kamu, dan hamba perempuan itu kembali kepadamu dalam pesaka, atau sebagai pesaka pula. Habis kita tengok semula hak baki lagi daripada bab isti'faf, daripada bab isti'faf, yakni bab memelihara diri, berusaha melatih diri supaya tidak mudah menerima pemberian orang ataupun tidak meminta-minta dengan orang. Isti'faf, berusaha melatih diri supaya tidak meminta-minta atau tidak suka menerima daripada orang, tapi sebaliknya suka memberi. Hak mula-mula sekali malam ni riwayat daripada Abdullah bin Maslamah yang selalu juga disebutkan sebagai Al-Qa'nabi. Kadang-kadang haddatsana Al-Qa'nabi gitu saja. Al-Qa'nabi itu dialah Abdullah bin Maslamah, dan dia juga mempunyai muwatta' dia yang tersendiri. Muwatta' Imam Malik tu banyak nuskhahnya. Salah satunya nuskhah Abdullah bin Maslamah, anak murid Imam Malik. Dia meriwayatkan daripada Malik. Dia meriwayatkan daripada Malik. Riwayat daripada Malik ni tidak semesti ada di dalam muwatta'. Berapa banyak Imam Malik riwayatkan di luar muwatta'. Maksud di luar muwatta', misalnya di dalam Abu Dawud ni, dalam kitab-kitab lain lah. Hak tidak ada di dalam muwatta'. Ada juga hak ada dalam muwatta' tu. Tetapi perawi-perawi itu ada juga di lain, meriwayatkan di lain, bukan dalam muwatta'. Dia meriwayatkan daripada Malik, dan muwatta' itu tidak sama dari segi isi dia, tertib dia, dulu kemudiannya tak sama, banyak. Hak muwatta' yang masyhur tersebar itu ialah muwatta' Yahya, riwayat Yahya bin Yahya al-Masmudi daripada Imam Malik. Tetapi bukan makna orang lain tak boleh pakai. Boleh pakai, boleh pakai belakang. Kena tengoklah, sebab dia lama masa tu tulis tu, lepas tu dia mengajar satu mereka, lepas tu hak lain pula dia ada baiki, ada tambah, ada buat.
Dalam Muwatta itulah yang jadi Muwatta ni berbeza-beza. Ada Muwatta Imam Muhammad, Muwatta Abdullah bin Maslamah ni, dan ramai lagi hak lain. 15 ada nuskhah Muwatta ni. Hak Syawaliullah guna untuk syarah Muwatta tu, musaffah dan musawwa dia. Musawwa tu dalam bahasa Arab, musaffah tu dalam bahasa Farsi. Muwatta tu tidak serupa dengan Muwatta Yahya bin Yahya Al-Masmudi, tak serupa. Hak tu anda tengok sendiri, tengok memang tertib dia pun tidak serupa, banyak perkara tidak serupa. Dia nuskhah lain, dia pakai nuskhah lain. Penting jaga nuskhah-nuskhah ni. Takut-takut orang dakwa pula kan. Ni nuskhah ni ada, padahal tak ada adat pun. Hak tentu ada tu dia pasti kena jaga. Tanggungjawab kita pewaris ulama-ulama dulu ni kena jaga. Dan pihak kerajaan pun sepatutnya kena ambil berat benda-benda gini. Kena ambil berat. Kalau dia buat benda-benda gini, orang akan ingat lama jasa besar. Misalnya kerajaan Islam Hyderabad di Deccan, India dulu, dia banyak benar sifat. Begitu juga dalam perpustakaan Turki, banyak sifat. Perpustakaan di Mesir, banyak sifat-sifat nuskhah lagu ni. Dan pentahkik ramailah hak tahkik ni, hak bagi cari-cari nuskhah gini ni. Terutamanya orang yang nak tahkik sesebuah kitab tu, dia ambil berat lah. Dalam kerja dia, antara tugas dia kena buat, dia kena kumpulkan sebanyak mungkin nuskhah yang ada. Lepas tu tahkik, gitu sepatutnya. Tapi kadang-kadang tu ambil mudah ya. Tu tengoklah pula nilai dia setara mana. Kalau kau banyak nuskhah yang ada di hadapan dia tu, bila dia tahkik kitab, itu lagi baik sebenarnya. Supaya apa? Supaya jelas. Hak ni orang tak boleh tipu. Kalau dia ada awal nuskhah Abdullah bin Maslamah, nuskhah tu ada. Tapi kadang-kadang dalam sejarah ni berlaku, apabila Islam tu jatuh, boleh kepada orang kafir dia buat lari kitab tu. Tak ada lah, hanya ada sebut teks saja, disebut saja dalam kitab ni ada nuskhah Muwatta ni, tapi tak tahu duk mana. Tak ada di dunia Islam. Tahu-tahu ada di Belanda, ada di Jerman, ada di negeri pokok orientalis dululah, di Perancis, ada di sana. Itulah malangnya. Kalau demo tu buat kerja kan, kalau dia memang ada maksud nak buat kajian saja dengan betul, boleh kira. Tapi mana kita nak boleh harap orang kafir kan? Kalau dia bubuh la sebutir pun jadi lagu lain dah, usah ke banyak lagi. Kalau dia tukar, itulah yang penting, kena jaga warisan itu. Itu berkenaan dengan Abdullah bin Maslamah. Dia meriwayatkan daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar. Malik daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar. Ini sangat tinggi kedudukannya. Lepas tu sebab tadilah Nabi SAW atas mimbar. Bila dia naik atas mimbar, dia royak benda tu, menunjukkan benda tu sangat penting, perlu ambil perhatian. Bukan main-main, bukan kecek-kecek tengah jalan gitu dak. Naik atas mimbar, duduk sebut tentang sedekah. Sedekah ni dalam istilah hadis dia umum. Zakat pun boleh, sedekah biasa pun boleh. Dan banyak tempat digunakan untuk zakat, sedekah tu. Wa ta'affuf minha. At-ta'affuf minha yakni memelihara diri daripada mengambil sedekah ataupun zakat itu tanpa hak. Kalau berhak tak apa. Dan minta. Minta. Yadhkuru as-sadaqah wa at-ta'affuf minha. Tu balik kepada as-sadaqah. Wal mas'alah. Kalau kita tengok kalau kita tengok sini, nampak 3 perkara. Nabi sebut sedekah, lepas tu dia sebut juga tentang memelihara diri daripada sedekah dan minta. Dia ada 3 perkara. Kalau mengikut setengah-setengah riwayat yang lain, 2 perkara je sebenarnya. Dia sebut tentang sedekah wa ta'affuf minal mas'alah.
Minha tu tak ada. Memelihara diri daripada meminta-minta. Dua perkara. Tapi dalam riwayat ni wa ta'affuf minha wal mas'alah. Tiga perkara adanya. Cuba kita tengok dalam syarah ni. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata kadzalil Bukhari bil waw. Lagu ni lah berdasarkan riwayat Bukhari dengan waw. Yani yadhkuru sadaqah wa ta'affuf minha wal mas'alah. Dengan waw. Dua tempat tu ada waw. Qila al mas'alah. Ada juga yang mengatakan al mas'alah dalam riwayat Muslim daripada Qutaibah, daripada Malik juga wa ta'affuf anil mas'alah. Serupa dengan wa ta'affuf minal mas'alah. Serupa lah. Kalau lagu tu dua saja. Dan riwayat Abu Daud serupa dengan Bukhari. Wa ta'affuf minha, yani min akhdhi sadaqah. Maksud dianya Nabi SAW mendorong orang kaya supaya bersedekah dan orang miskin supaya memelihara diri daripada meminta-minta. Ataupun beliau menggalakkan orang miskin itu memelihara diri daripada meminta-minta dan mencela meminta-minta. Wa yadhummu al-mas'alah, yahudduhu ala at-ta'affuf wa yadhummu al-mas'alah. Boleh berlaku lah. Nak faham ke mana-mana. Sama ada kita kata ni kepada orang kaya di satu pihak, galakkan bagi sedekah, dan larang orang miskin daripada meminta-minta. Dua. Ataupun kedua-dua itu ditujukan kepada orang miskin. Digalakkan orang miskin supaya memelihara diri daripada meminta-minta dan mencela orang yang meminta. Bermakna tertumpu kepada orang miskin itu. Gapo dia hak Nabi kata dalam bab sedekah, dalam bab zakat gapo ni, dalam bab mitok gapo ni, al yadul ulya khairun minal yadis sufla wal yadul ulya al munfiqah was sufla as sa'ilah. Tangan yang di atas ialah yang membelanjakan sesuatu, dan yang di bawah ialah yang meminta. Abu Daud kata Ayyub, orang-orang yang meriwayatkan daripada Ayyub As-Sakhtiyani berbeza-beza dalam meriwayatkan hadis ini daripadanya. Bezanya mana? Sinilah. Ada yang menyebutkan al-yadul ulya al-munfiqah, ada yang menyebutkan al-yadul ulya al-muta'affifah. Situ berbeza. Abu Daud kata khilaf tu duduk pada orang-orang yang meriwayatkan daripada Ayyub. Orang ni gini, orang ni gini. Hadis Nafi'. Hak ni hak riwayat daripada Malik, hak riwayat daripada Ayyub As-Sakhtiyani daripada Nafi'. Di situ ada perbezaan dalam riwayatnya. Ada yang mengatakan al-yadul ulya iaitu al-munfiqah, ada yang menyatakan al-yadul ulya al-muta'affifah. Ada berbeza. Riwayat Abdul Warith daripada Ayyub dan riwayat Musaddad. Wahid itu gelaran dia. Musaddad daripada Hammad bin Zaid daripada Ayyub iaitu al-yadul ulya al-muta'affifah. Hak itulah Imam Abu Daud kata, Abdul Warith kata al-yadul ulya al-muta'affifah. Tapi hak kebanyakan meriwayatkan daripada Hammad bin Zaid daripada Ayyub al-yadul ulya al-munfiqah. Tapi Wahid kata, Wahid tu Musaddad, meriwayatkan daripada Hammad, serupa dengan Abdul Warith tadi meriwayatkan, iaitu al-muta'affifah. Ini dari segi perbezaan riwayat. Dari segi makna, ya dia adalah perbezaan tu. Dia adalah perbezaan tu. Tangan yang di atas yang memberi. Biasanya kalau orang hola tangan minta sedekah kan, dia hola tangan. Orang beri tu daripada atas lah, beri nak biar letak dalam tangan dia. Sebab itu dalam hadis daripada kamu meninggalkan pewaris-pewaris kamu dalam keadaan apa-apa kedana, duduk hola tangan kat orang, yatakaffafun,
Yatakaffafun ni mana hala tapak tangan. Kaf tapak tangan. Hala tapak tangan untuk minta sedekah. Jadi bila minta sedekah kan, hala tangan ginilah. Orang bui. Orang bui tu hak di atas lah. Hak yang menerima saat ni duduk di bawah tangan. Duduk di bawah tangan dia tu. Hak memberi itu lebih baik. Hadis ini walaupun nampak sekadar memberi gitu je, kita kata bui pitih kau bui gapo-gapo lah, bui gitu saja. Sebenarnya ialah hak tu hak utama. Sebenarnya dia lebih luas lagi daripada tu. Kita orang Islam, umat dia ni, Nabi SAW menganjurkan, menyuruh supaya biar jadi pemberi. Kalau dalam bab ilmu biar boleh ngajar, jangan ngaji saja. Jangan kira nak ngaji saja. Ngaji saja pun lebih dah biar boleh mengajar. Boleh mengajar tu banyaklah ilmu baru boleh. Kalau tidak makan, tak cukup makan kan, lebih daripada hak cukup, baru boleh bui kau kan. Begitu juga hak lain-lain. Kalau dalam bab kemajuan dunia kan, selalu duduk sebut dalam TV gapo, betul lah tu, lagu tu lah. Tapi kita tak nampak dengan hadis ni, sebenarnya boleh kait dengan hadis ni. Dia nak jadi pengeluar, jangan jadi pengguna. Yalah lah. Pengguna tu penerima saja. Nanti nak guna hak orang buat. Tidak cipta, tidak rekod. Tidak jadi pengeluar. Hak naknya jadi pengeluar, hak tu lebih baik daripada pengguna. Luah tu dia boleh pergi tu. Kalau keluarga, ayah dengan anak, mana baik ayah. Sebab ayah memberi, ayah memerintah. Jadi anak-anak ni pun dia kena jadi gitu jugalah baru baik. Kena kira ni sebab mana baik dua tu. Baik ayah. Pemimpin negara rakyat, mana baik? Baik pemimpin. Sebab apa? Pemimpin yang memberi, yang membuat projek itu, projek ini, rancangan itu, rancangan ini, manfaatnya umum kepada masyarakat. Bui kepada orang, peluang kepada orang, kerja kau gitu gini. Ya dah tu. Jangan kita ingat hadis ni bui tangan minta tekah tepi jalan tu saja je. Luah. Daripada sekecil-kecil, daripada hak melibatkan orang perseorangan, sampailah kepada pemerintahan, sampailah kepada negara. Yang berhutang dengan hak memberi hutang, baik yang memberi hutang. Begitulah seterusnya. Tetapi tidak semesti yang menerima saat ni dia tangan duduk bawah. Sebab itulah dalam hadis ni dia kata tangan yang di atas itu ialah yang menahan diri, yang memelihara diri daripada meminta-minta. Kok mana? Ni kita tengok bawah ni, sedap bawah. Nombor 2, kalau ada kitab ni boleh tengok 191 tu kan. Wasu'ila Syekhul Masyayikh Asy-Syah Imdadullah Al-Muhajir Al-Makki an dhalik bi'annahu yushkilu alayh anna zahirahu tarjih al-ghina 'ala al-faqir fa'ajaba bi'annahu kadhalik li'anna al-ghani idh dhaka yub'idu al-mal ay ad-dunya 'an nafsihi. Poin yang kedua, wal faqir yaqbaluhu wa ya'khudhu li nafsihi. Ini sambung lagi. Sepatutnya dia sambung. Wa hukiya an Syekhil Hind anna kiltal yadain واحدة لكن السفلى السائلة والعليا الآخذة بدون السؤال بل بإصرار المعطي فإن المعطي إذ ذاك يسفل يده. Hak ni molek. Orang nampak kemahiran dia tu, orang biasa main lama dengan hadis. Siapa dia? Syekhul Masyayikh Asy-Syah Imdadullah, Muhammad Imdadullah. Ada satu buku sejarah tokoh-tokoh ulama besar di India dan di Pakistan. Nama dalam bahasa Urdu 20 tokoh utama. 20 tokoh utama. Dia sebutlah tokoh-tokoh dalam agama ni. Nombor 1 sekali, depan sekali, mula-mula sekali, dia perkenalkan Syah Muhammad Imdadullah. Siapa dia? Kalau orang tahu kan, apa ni, biasa dengar Diobandi, aliran Diobandi. Diobandi ni pengasas dianya Maulana Qasim Nanutwi.
Itu pengasas Darul Ulum Deoband. Tok guru kepada dia, mursyid dia dan musyrif dia. Siapa dia? Imdadullah ni lah. Sebab itulah nombor satu. Lain-lain itu semua bawah dia. Dan dia ni berhijrah ke Mekah akhirnya. Berhijrah ke Mekah, duduk di Mekah. Dia ni banyak sumbangan dia, tulisan pun ada. Dan dia anggap sebagai salah seorang wali dia ni. Banyak keramat-keramat dia, pelik-pelik. Banyak lah. Dia kata, sebab dia ni orang sufi, dia orang zahid, anak murid dia tu pun Qasim dan Lutfi tu pun zahid juga. Selai je pakaian dia. Selai, zahid benar. Lepas tu kalau ada tu sedekah buat kebajikan tu. Tok guru dia ni Imdadullah. Sebab dia kan orang zahid, orang kata lagu mana? Biasanya orang zahid, orang tasawuf ni, dia kata kalau orang sesak dengan orang kaya, mana lebih utama? Kebanyakan orang tasawuf, dia kata lebih utama orang sesak. Kebanyakan berbeza dengan Imdadullah ni. Dia kata tak mesti. Ada kalanya orang kaya tu lebih. Misalnya di sini, dia sebut. Kalau lagu ni orang kata, jadi hak kaya tu diterjih daripada, lebih lagi daripada hak sesak. Dia kata sebab apa yang jadi hak kaya tu lebih? Sebab pada ketika tu dia menjauhkan dunia daripadanya. Bila dia bui pitih kat orang, dia tinggal dunia lagi. Hak tu yang jadi lebih tu. Hakikatnya tinggal dunia. Dia tidak berterikat dengan dunia. Dia menjauhkan dunia daripadanya. Sebab itu dia jadi lebih. Dan hak fakir tu pula, apa dia kurang? Sebab dia mengambil, menerima dunia. Hak tu jadi kurang. Hakikatnya tu. Bukan duduk pada bui kau terima, tidak. Ia jadi lebih, tidak lebih tu. Hakikatnya apabila kita utamakan akhirat, tinggalkan dunia tu, lebih. Tak cara lah siapa pun, kaya kau sesak. Dalam kes ini, kalau hak terima tu, hak tu kurang daripada yang memberi. Sebab yang memberi, dia tidak nampak kepentingan dunia, dia mengutamakan akhirat. Dan yang menerima tu walaupun dia sesak, dia utamakan dunia pada ketika tu. Memang lebih orang kaya lah, dia kata. Kalau tengok dari sudut tu. Yang kedua, ada orang sebut daripada Syekhul Hind. Syekhul Hind ni maha guru lah, anak murid kepada Qasim Nanutwi tadi, pengasas Darul Ulum Deoband, Qasim Nanutwi. Ni Syekhul Hind, anak murid dia. Anak murid kepada dia ni lagi Anwar Shah Kashmiri. Anak murid Syekhul Hind ni ramalah. Termasuklah salah seorang tok guru hak mari tempat kita zaman dulu, Tok Khurasan. Anak murid Syekhul Hind. Bahkan Syekhul Hind yang mencadangkan dia mari sebelah sini, sebelah timur ni, pergi dakwah Islam. Siapa ke Jepun, siapa ke negeri China, Hong Kong, mana pergi tu. Dan akhir sekali mari duduk di Kelantan. Dalam sejarah. Anak murid Syekhul Hind ni lah. Syekhul Hind ni kata sebenarnya hak tula je. Tangan dia di bawah dengan tangan yang di atas ni hak tula. Tangan tula. Tapi di satu segi jadi molek, di satu segi jadi tak molek. Tangan yang di bawah dia sebut ni. Tetapi hak di bawah tu bermaksud yang meminta, dan hak di atas tu yang mengambil tanpa meminta. Kalau hak minta, kalau orang minta sedekah, dia hola tangan, orang pun bui lah. Hak bui tu duduk di atas. Tetapi ada kalanya orang susah ni kan, dia tak say, orang nak bui pun tak say. Tak say. Tak say. Tapi orang hola semacam, hola semacam dia pun dah dengan mendesak dia ambil. Dia ambil dia tangan dia duduk di atas. Hak lagu tu tidak dengan kita minta, tapi dengan orang desak ambil, kita ambil. Pada ketika tu duduk tangan di atas, pada hakikatnya orang susah juga, ambil juga, tapi bukan ambil dengan minta, ambil kerana orang desak. Tengok kan molek poin dia tu. Patut orang bui Syekhul Hind pun dia. Gelaran tu. Memang buah-buah dia tu sedap-sedap. Buah-buah dia tu. Bahkan dengan desakan orang yang memberi tu. Pada ketika tu orang yang memberi tu, dia tangan dia duduk bawah. Tangan dia duduk bawah. Muka dia hola dulu. Ni ambil, ni ambil. Kawan tu pun ambil daripada atas lah.
Tidak semesti yang mengambil itu tidak molek. Molek kalau sekiranya tidak dengan minta. Dia molek, dia tu al-yadul uliya juga dah tu. Al-muta'affifah. Al-muta'affifah ni orang yang memelihara diri daripada minta-minta. Tapi bila orang bui, pada ketika tu tangan dia di atas. Dia tu tak lebih, tidak kurang. Ambil pun. Tidak jadi kurang, ambil. Tidak kata al-yadul uliya ni yang memberi semata-mata. Tidak. Boleh jadi juga al-yadul uliya ni yang menerima, tetapi dengan tidak meminta-minta. Tak apalah situ. Lepas tu riwayat daripada Malik bin Nadlah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan ni ada 3. Tangan Allah yang paling tinggi. Tangan Allah yang paling tinggi sebab dialah yang memberi sebenarnya. Pada hakikatnya yang memberi itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang memberi orang lah. Orang yang memberi itu bawah. Lepas tu lebih. Dan tangan yang meminta itu paling bawah. Nak kira dari segi tertib tu, Allah yang sebenar-benarnya memberi, hakikatnya. Orang kata bui pun hakikatnya dengan Allah mengilhamkan, menunjukkan kepada dia supaya buat kebajikan. Allah yang memberi melalui dia. Dan yang kedua ialah yadul mu'ti. Hak ni orang yang memberi ni, apa dia lebih? Sebab dia ikut sifat Allah. Salah satu sifat Allah, memberi. Al-mu'ti, memberi. Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Tapi al-mu'ti, orang pun boleh juga. Ar-Razzaq tu tak boleh, itu sifat Allah. Sebab hakikat rezeki yang diberi itu Allah. Tetapi zahir memberi itu boleh orang lain. Hak tu Allah pun boleh secara umumnya, orang pun boleh juga dikatakan al-mu'ti. Tetapi al-mu'ti ni di bawah lagi daripada al-mu'ti yang sebenarnya. Apa yang jadi lebih dia? Pasal sifat dia tu. Dia ikut sifat Allah tu. Dengan sebab itulah ada kan ulama-ulama sebut takhallaqu bi akhlaqillah. Akhlaqillah tu sifat-sifat Allah tu. Kau banyak, kau sempurna ada sifat-sifat itu, kau sempurnalah kita, kau moleklah kita. Misalnya memberi, suka memberi. Allah memberi belakang kan, segala-galanya. Hak kita tak terfikir pun dia bui juga. Kepada ulat dalam batu tu pun dia bui juga. Rezeki boleh hidup juga. Hak duduk tempat salji mana-mana tu, tempat tak boleh hidup kita, dia boleh, dia bui juga. Bui lah daripada dulu sampai sekarang. Kalau kita boleh lagu tu, bermakna kita semakin sempurna lah. Semakin sempurna. Tapi nak kata sempurna secara mutlak tak boleh. Tak boleh. Supaya juga kaya. Orang lain pun boleh kata kaya juga. Tetapi hakikatnya Allahul Ghani wa antumul fuqara. Kamu sesak belaka. Sudut rakyat kaya setara mana pun. Tetapi itu sifat Allah. Sifat Allah kan, Al-Ghani, molek. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata yang jadi lebih orang kaya daripada orang sesak tu sebab apa? Allah ada sifat Al-Ghani. Al-Faqir tak ada. Al-Miskin pun tak ada. Al-Ghani ada. Dan kita disuruh serupa dengan dia. Dan Nabi SAW minta suruh kaya. Dia tak pernah minta suruh sesak. Bahkan dia berlindung daripada al-faqr, daripada kefakiran. Sebab apa? Sebab kalau senang ada agama, dia akan memberi, dia akan ikut hak Allah SWT. No. Hak tu dah jadi lebih. Tetapi kalau juru, kalau baik pun, kalau tak ada, nak beri apa? Tak boleh nak beri. Sifat Allah SWT yang memberi itu tak ada. Nak beri ke anak pun tak boleh. Nak beri kepada hak dekat-dekat pun tak boleh. Jadi kurang. Bila kurang, bukan setakat nak kurang, kita nak usaha lah. Moga boleh usaha. Tiap usaha, timbulkan, lahirkan sifat-sifat itu, perbanyakkan sifat-sifat itu. Lepas tu dia kata fa'atil fadlah, kamu berilah hak lebih. Hak lebih. Dalam Quran disebutkan al-afu. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afu.
Al-afu sama dengan al-fadl. Al-fadl hak lebih daripada keperluan kita. Jangan keperluan kita tu pun habis. Buat kebajikan tak boleh, tidak dikehendaki gitu. Hak lebih daripada keperluan kita. Cuma orang ni tidak serupa keperluan dia. Kalau keperluan Qasim Nanutui tak diselah baju dia, tak apa dah, tak ada urusin sikit abuk dia. Boleh buat kerja $10. Cegah $10. Kalau kita ada urusin nak mikir, nak malu lah, nak jumpa dengan orang lah, macam-macam lah, semua tak kena. Tak boleh. Itu kekurangan kita. Hajat kita lah, hajat. Kalau tak ada piti tak boleh. Tu hajat kita lah. Nak tahu lagu tadi. Kalau kita tak ada pun kita senang juga. Tak apa. Tu ya Nabi tak larang saya nak bakar, nak pergi sedekah habis. Kata dia. Sebab apa? Dia tetap kaya. Jiwa dia. Tak ada urusin sikit apa. Tidak kata bila tak ada kaya tu jadi timbul hak fakir, perlu kepada orang lain. Duk minta dengan orang lain, jadi urusin kau. Tak. Sehingga orang perlu nasihat dia kau, tenangkan jiwa, tak ada. Dia tetap super tolong. Bahkan kau ceria ada. Kalau lagu tu tak apa. Kalau lagu tu tak apa. Walaupun keperluan tu tidak serupa, tak apalah. Walaupun kita kata masih perlu lagi, goni. Dia kata tak perlu dah tu dia tu. Tak perlu. Ada orang hak lagu tu. Apa kita kata? Tidur atas katil. Enggak tidur bawah boleh. Dia kata, tak nyerah. Nyerah sepatutlah dia. Tidak semua orang hak tidur atas katil, atas lembek tebal tu mana jenera. Molek tak mesti. Hak tu dekor kau tidur. Ya boleh dah. Tak perlu dah katil. Tak perlu beli dah. Piti untuk katil tu buat golai. Lembek tebal supaya juga dia jenera patutlah. Lembek biasa. Tak ada serah apa-apa, tak ada serah apa satu. Tak perlu dah lah. Bagi dia hak tu boleh dah, muka dia tak perlu dah. Tapi kepada setengah orang tak boleh. Tak boleh. Dia kena ni, dia kena gini. Kalau tidak, tak beres kerja dia. Dia kena aircon. Kalau tidak aircon, tak boleh nak kerja. Tak boleh. Ni masing-masing orang lah. Orang hak kuat boleh, hak tak kuat tak boleh. Hak kuat boleh, hak tak kuat kan tak boleh. Hak kuat lagu mana? Duduk dalam J boleh kan? Tu Ibnu Taimiyah duduk dalam J, nulis dalam J. Sarakhsi duduk dalam J, nulis. Said Qutb duduk dalam J tu kau jadi. Duduk dalam J boleh. Tak ada duduk ekor apa. Maulana Abdul Kalam Azad tu tulis tafsir dia 4 kali. Dah tulis, penjajah mari geledah rumah habis berselera, dia duduk dalam J tubik mari tengok berselera, tulis pula. Bukan sepoza melan ni boleh letak dalam pendrive ke apa susu tak ada, pakai tulis gitu je. 4 kali nak boleh setara tu. Tapi orang gigih, musim panas, musim sejuk lagi. Musim sejuk ni tempat dia nak tubik tangan dalam kain selimut, lihat hak tebal tu, hak kapah dalam pun takut, tak sejuk. Tapi orang kuat boleh buat kerja macam hak lemah ke tak tahu. Kalau lagu tu kalau tahu ada kemudahan sepoza melan ni pun tak boleh buat lagi dah. Tak tahu. Dengan sebab itu dia sebenarnya atas jiwa, kekuatan yang atas jiwa. Kita tengok ulama-ulama dulu hak hebat-hebat, bukan ada lampu elektrik tak ada. Bolpen pun tak ada. Kan celup dakwah tulis celup dah. Macam mana dia boleh gitu mau? Orang lain ni pun tak boleh. Setara tu dalam serba mudah ni. Pun tak boleh. Dia atas kekuatan pertolongan Allah. Atas kekuatan. Itulah. Wala ta'jiz an nafsik. Jangan lemah daripada menolak perasaanmu. Sebab perasaan kita, nafsu kita memang tak suka bui ni. Kalau boleh dapat bertambah, suka. Kalau kurang tak suka. Kalau kurang tak suka. Jangan kamu jadi ikut nafsu tu. Kalau nafsu kata tak sah, kamu jangan ikut. Jangan lemah menolak perasaan itu. Jadi tetap bagilah, sebab ia pada hakikatnya baik untuk kita, baik untuk kita. Habis itu. Bab sedekah ala Bani Hashim.
Bab sedekah kepada Bani Hashim. Sedekah di sini sama ada dipakai dengan makna umum ataupun sedekah dengan makna zakat. Kalau zakat wajib. Kalau sedekah hak umum tu ada hak wajib pun boleh. Ini sebagai zakat. Ada hak sunat kepada Bani Hashim. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan ni kita sudah baca dah ni kan? Sudah baca dah daripada Abi Rafi' bahawa Nabi SAW menghantar seorang lelaki. Tak apalah, kita sudah terjemah dah saat ni. Siapa dia Bani Hashim? Adakah boleh mereka ni menerima zakat atau tak boleh? Maksudnya keluarga Nabi dan anak cucu dia boleh ke atau tak boleh? Kita tengok dalam kitab ni ada sebut. Dalam kitab ni ada sebut Hashim nombor 1 bawah. Muttalib, Naufal, Abd Syams, semuanya orang panggil Banu Abdi Manaf. Adapun Banu Hashim dalam kitab Hidayah. Ni dia pengarang ni orang Hanafi kan. Dia rujuk kepada kitab Hanafi lah dulu. Kitab Hidayah ni kitab Hanafi yang kalau dalam sukatan pengajian dia paling tinggi. Mereka itu, siapa dia Banu Hashim? Iaitu keluarga Ali, Abbas, keluarga Ja'far, keluarga Aqil dan Al-Harith bin Abdul Muttalib. Itu yang dimaksudkan dengan Bani Hashim. Imam Nawawi berkata, ni hak Syafi'i pula. Mazhab Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, iaitu keluarga Rasulullah SAW, yang dimaksudkan di sini ialah Banu Hashim dan Banu Muttalib sahaja. Inilah pendapat sebahagian ulama-ulama Malik dalam mazhab Malik dan mazhab Abi Hanifah. Dan Malik ialah mereka Banu Hashim sahaja, hak keluarga yang dimaksudkan di sini. Tapi ada juga setengah ulama kata hak maksud keluarga di sini ialah Quraisy semua sekali, Quraisy. Ada juga yang mengatakan hum Banu Qusay. Lepas tu dia sebut Al-Baji kata pula, ni orang mazhab Malik. Ibnul Qasim kata, anak murid Imam Malik, mereka itu ialah Banu Hashim sahaja. Hak ni, hak berkenaan ni, hak kata tak boleh terima zakat ke apa ni. Inilah pendapat Abu Hanifah. Cuma Abu Hanifah mengecualikan anak-anak Abu Lahab. Anak-anak Abu Lahab tu tak boleh, walaupun Bani Hashim tak boleh. Asbagh berkata, ini juga anak murid Imam Malik, dia kata mereka ialah keluarga Nabi yang hampir, yang Nabi seru mereka itu pada ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Hak mana? Hak dia tu. Hak tu masuk belaka. Mereka itu ialah Al Abdul Muttalib, keluarga Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Banu Ghalib. Habis. Lepas tu dia kata Syafi'i berpendapat mereka ialah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Dalam mazhab Ahmad pula diterjemahkan dalam Ar-Rawdul Murbi', nama kitab dia tu, daripada sekumpulan ulama mereka, iaitu terjih hormah kepada Bani Hashim sahaja. Hak kata haram ini Bani Hashim sahaja. Ini dalam mazhab Ahmad. Ada diriwayatkan daripada setengah ulama, termasuk juga Bani Muttalib dan keluarga Bani Lahab, anak cucu Abu Lahab, hak Islam. Hak tu pun tak boleh juga. Termasuk dalam Al Bani Hashim juga, tetapi mengikut Hanafi tak termasuk. Tak apalah dia rayak. Ini mazhab ni. Ni siapa dia yang dimaksudkan? Kalau kita tengok hadis ni, hadis Abu Daud ni, ia tidak termasuk dalam hak disebut saat ni. Anak cucu Hashim, Banu Hashim, ataupun hak tadi kan disebut tu, tidak termasuk ni. Ini cerita hak lain pula, iaitu cerita Maula, Mawali, iaitu hamba-hamba yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Tentu sekali mereka ini bukan daripada Bani Hashim dan Quraisy. Ini orang lain suku Sakak. Orang lain suku Sakak.
Tetapi dia tu adalah hamba yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Di sini kalau kita tengok hadis ni, dia ni termasuk dalam keluarga Nabi juga yang diharamkan menerima zakat. Tetapi tidak sepakatlah, bukan semua ulama kata gitu. Setengah ulama yang kata termasuk tu, dia pegang dengan hadis ni lah, antara hadis pegangan mereka. Sebab Nabi SAW kata maulal qaum min anfusihim. Dan kita sedekah tak halal kepada kita. Sedekah yang dimaksudkan di sini ialah zakat, bukan sedekah-sedekah hak sunat. Kebanyakan ulama mengatakan sedekah hak sunat itu memang boleh. Keluarga Nabi, anak cucu dia, orang-orang hak tadi pun boleh. Hak sunat, hak wajib, zakat tu, hak fardu tu, hak tu saja tak boleh. Setengah-setengah ulama pula kata hak tak boleh ni ketika ada kerajaan Islam yang menguruskan tentang khumus dan faid, dan sebahagian daripadanya diberikan kepada keluarga Nabi itu. Bila tak ada hak tu, boleh zakat, hak wajib pun boleh juga. Ini banyak khilaf lah. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan keluarga Nabi ni kalau hak zakat, hak fardu tu memang tak boleh. Walaupun ada khumus, kalau tak ada khumus kau tak boleh. Tetapi kalau hak sunat boleh. Hak sunat boleh. Jangan keliru. Setengah-setengah orang tu dia kata dia ni saik, dia tak boleh terima zakat, tak boleh terima sedekah ke apa. Dah, bukan gitu. Bukan semua sedekah tak boleh. Sedekah hak wajib tu tak bolehnya. Sedekah hak sunat tak apa. Tapi kena beringatlah, takut-takut kena hak wajib. Kalau kita mengambil kira pendapat macam Ibnu Taimiyah, dia kata ketika ada khumus, dibagi khumus harta faid, ketika tu tak boleh. Ketika tak ada hak tu, orang tak cara hak tu, keluarga Nabi ni akan terbiar. Dengan sebab itu tak apa, dia kata. Zakat pun boleh, hak fardu pun boleh. Itu pendapat dia. Pakai hak tu lagi senang. Kalau nak memelihara diri, nak jaga tak sih, tak usah lah hak tu. Tapi hak sunat tak apa. Ni kita tengok kita tengok di sini, dia petik daripada hak Syaukani. Qala Syaukani, ketahuilah zahir kata-kata Nabi, dia kata tidak halal sedekah kepada kita ni, tidak halal belaka lah. Hak fardu ke hak sunat ke tak boleh belaka. Tetapi sekumpulan ulama termasuk Al-Khattabi menukilkan ijma' tentang haramnya kepada Nabi SAW. Kepada Nabi sendiri itu memang tak boleh. Sama ada hak wajib ke hak sunat tak boleh. Ni sekumpulan ulama termasuk Khattabi, dia kata memang begitulah ijma'. Kalau Nabi. Tetapi orang kritik pula, bukan seorang. Yang mengatakan pendapat Imam Syafi'i berhubung dengan sedekah hak sunat. Begitu juga Imam Ahmad, boleh, tak apa. Wa qala Ibnu Qudamah, hak disebut kata tak boleh tadi tu, itu tidak terat. Tidak terat kepada Nabi sekalipun. Hak sunat tu tidak terat. Hak wajib tu tentu je. Adapun keluarga Nabi SAW, dia kata kebanyakan ulama dalam mazhab Hanafi, dan inilah yang dikatakan sahih, yang ditashihkan daripada ulama-ulama Syafi'i dan ulama-ulama Hambali dan ramai daripada ulama Zaidiyah. Dia kata innaha tajuzu lahum sadaqatut tatawwu' dunal fard. Harus mereka menerima sedekah hak sunat, hak fardu tak boleh. Walaupun ada khilaf lagi, ada khilaf. Sebab itu dia kata kebanyakan ulama dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i pula hak dikatakan sahih, pendapat yang sahih. Dalam mazhab Hambali pula ramai juga mengatakan hak sunat tu boleh, hak tak bolehnya hak fardu. Qalu li anna al-muharram alaihim, dan begitulah seterusnya. Tak apalah. Setengah ulama mengatakan dia qiyas sedekah hak sunat tu dengan hibah, hadiah dan wakaf. Kalau hadiah, hibah dan hibah ni bui lah, bui saja. Bui saja. Hak tu boleh kan? Bila boleh hak tu, hak sedekah sunat ni pun dia setara tu yang kedudukannya, tidak lebih daripada tu. Hadiah ataupun wakaf pun boleh.
Abu Yusuf dan Abu Abbas berkata, haram kepada mereka seperti sedekah hak fardu juga, kerana dalil tidak memperincikan. Hak taklif ni hak mana? Zakat ke semua sekali, tak ada perincian. Dia kata maka taklif berlaku. Benda ni khilaf lah. Taklif berlaku kepada keluarga Nabi pun taklif. Hak sunat ke hak fardu taklif berlaku. Dalam kitab Durrul Mukhtar harus sedekah hak sunat ni, dan harta wakaf kepada mereka, yang ni Bani Hashim. Sama ada yang mewakafkan itu sebut nama mereka, termasuklah anak cucu Nabi, atau tidak sebut, boleh. Ini berkenaan dengan keluarga Nabi ni. Hak dalam hadis sebut, kata orang ni hak taklif tu hak zakat, hak fardu mengikut kebanyakan ulama, jumhur ulama. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan taklif hak sunnah pun. Kalau nak pakai waktu pun boleh juga, tak apa juga. Adapun isteri-isteri Nabi SAW itu pun khilaf juga. Walau bagaimanapun kebanyakan ulama mengatakan mereka tidak termasuk dalam yang diharamkan menerima zakat itu. Mereka boleh terima zakat, daripada asal lagi pun boleh. Kebanyakan ulama menyebutkan begitu. Bahkan Ibnu Abidin, ini orang besar lah dalam mazhab Hanafi, dia mensyarah kitab Ad-Durrul Mukhtar tadi, Raddul Muhtar nama kitab dia. Dia kata dia menukilkan ijma' tentang harus isteri-isteri Nabi itu mengambil, walaupun hak fardu, zakat hak fardu. Tetapi adakah mereka itu bukan ahlul bait, bukan keluarga Nabi, keluarga suku hak tu, keluarga, tapi dari segi hak boleh ke tak boleh terima zakat ni suku, perkiraan lain. Bagi kita, yang kita terimanya ialah berdasarkan hadis Zaid bin Arqam yang meriwayatkan dalam Muslim dan lain-lain lagi, menyebutkan orang-orang ni, keluarga-keluarga ni dia sebut tadilah, iaitu keluarga Ali, keluarga Abbas, keluarga Ja'far, Aqil, Harith bin Abdul Muttalib. Demon ni dan anak cucu dia hak tu tak boleh, hak lain tak termasuk. Lepas tu daripada hak ni pun khilaf lagi, ada yang mempersempitkan lagi, hak ni saja. Tetapi kebanyakannya terima hak itulah berdasarkan hadis. Kita tengok kepada hadis ni, Nabi SAW hantar satu orang, kata Abu Rafi'. Siapa satu orang? Satu orang, siapa? Iaitu Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam Az-Zuhri, untuk pungut zakat daripada Bani Makhzum. Min Bani Makhzum itu Min Bani Makhzum itu min haraf jar asli, ada tempat ta'alluq. Kalau kita dari segi dahulu, tempat ta'alluq dia tu, tempat berkait dia tu, berkait dengan hak mana? Ambil zakat daripada Bani Makhzum ke dia tu daripada puak Bani Makhzum, Arqam bin Abil Arqam. Dua kemungkinan, kedua-duanya ada diterima oleh ulama. Ada yang mengatakan Nabi hantar dia ni untuk pungut zakat daripada Bani Makhzum. Zakat tu hak Bani Makhzum, Nabi suruh dia pergi pungut daripada puak-puak ni. Dia tu bukan daripada Bani Makhzum. Ada yang mengatakan ni Min Bani Makhzum ni nak menerangkan dia tu siapa, daripada Bani Makhzum. Lepas tu dia pungut zakat tu bukan semestinya daripada Bani Makhzum, daripada orang-orang lain lah. Tidak dijelaskan siapa dia, golongan mana yang dipungut zakat itu. Tapi dia ni daripada Bani Makhzum. Dengan sebab itu dia dalam kitab ni pun, syarah ni, dia kata khilaf ulama tentang Al-Arqam bin Abil Arqam ni, adakah dia Zuhri atau Makhzumi. Kalau Makhzumi, hak faham Makhzumi, dia faham Mim Bani Makhzum ni berkait dengan dia tu daripada Bani Makhzum. Kalau hak kata Zuhri itu, dia bukan daripada Bani Makhzum, cuma nak pergi pungut zakat Bani Makhzum. Hafiz Ibn Hajar dalam Isabah, rawat Tabarani min tariq al-Thawri an al-Hakam an Miqsam an Ibn Abbas qala, Nabi SAW telah melantik Al-Arqam bin Abil Arqam Az-Zuhri untuk pungut zakat. Dia pun minta Abu Rafi' ikut dia.
Nabi SAW berkata, ya Aba Rafi' inna sadaqah haramun ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedangkan dalam hadis Zaid tu tak ada sebut hamba bebasan Nabi SAW itu masuk dalam al yang dikatakan haram tu. Jadi apa maknanya Nabi SAW kata ali Muhammad di sini? Adakah kalau dia maksudkan orang lain, tidak maksudkan Abu Rafi', apa dia kata kepada Abu Rafi' tu? Tentulah dia maksudnya Abu Rafi'. Abu Rafi' tu siapa? Maula dia. Bukan keluarga Ali, kau keluarga Abbas, kau keluarga hak tadi, tidak termasuk dalam hak tu. Daripada situlah ulama ada yang mengatakan bahawa hamba bebasan Nabi ni pun tak boleh terima zakat juga. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak. Hak ni Nabi SAW kata ni atas dasar warak, atas dasar hak lebih baik saja, menganjurkan yang lebih baik kepada mereka. Hak moleknya tak sah. Sebab apa? Sebab mereka tu keluarga sudah jadi macam keluarga Nabi SAW. Nabi akan jaga dia dah, tak perlu dah dia ambil daripada harta zakat dia, tak perlu. Tetapi dalam keadaan tidak ada jaminan keuangan untuk mereka, mereka boleh ambil. Boleh ambil. Sebab tidak termasuk dalam riwayat tu. Lepas tu ini menunjukkan bahawa Arqam ini, Al-Arqam Az-Zuhri ni sahabat juga. Tetapi rawahu Syu'bah 'anil Hakam an Miqsam faqala ista'mala rajulan min Bani Makhzum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik seorang lelaki daripada Bani Makhzum pula. Bermakna dia ni Makhzumi. Sebab itu jadi khilaf tu, ada yang kata Arqam bin Abil Arqam ni Zuhri, ada yang mengatakan Makhzumi. Berkait dengan hak kita kata tadi lah, min tu apa bendanya. Nak menjelaskan orang yang diutuskan tu daripada Bani Makhzum, ataupun nak pergi pungut zakat Bani Makhzum, dia tu bukan Bani Makhzum. Sebab tadi kedua-duanya ada kemungkinan. Sebab apa? Ada riwayat belakang yang menunjukkan Az-Zuhri pun ada, yang menunjukkan dia ni min Bani Makhzum pun ada, seperti mana akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu, dan sanad dia lebih kuat, lebih sahih lagi. Yang ni kalau kita kata Arqam bin Abil Arqam ni Al-Makhzumi, hak tu lebih kuat lagi berbanding kita kata Az-Zuhri. Bagi orang yang mengatakan boleh Bani Hashim ataupun keluarga Nabi ni terima daripada hak zakat kalau sekiranya dia tu bertugas untuk memungut zakat, ataupun ada kena mengenalah dengan urusan pungutan zakat tu, boleh dia pegang dengan riwayat lain. Dia pegang dengan riwayat lain atas dasar upah. Kalau daripada zakat juga, tapi sebagai upah. Sebab itulah ulama-ulama Hanafi kata sebenarnya bui itu sebagai upah. Kalau kita terima sebagai upah, bermakna keluarga Nabi pun boleh terima juga, sebab sebagai upah dia, walaupun upah tu dia ambil daripada duit ataupun harta zakat itu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menghantar Sayyidina Ali untuk pungut zakat, dan Nabi SAW bui ke dia. Kalau nak kira Sayyidina Ali ni tak boleh lah tu ambil. Jadi ambil tu sebagai apa? Sebagai upah. Bukan sebagai sebahagian daripada zakat tu secara langsung, bukan, tapi sebagai upah. Tapi bagi ulama yang tak terima, kata demon ni boleh ambil zakat, dia takwil lah hak tadi. Nabi SAW melantik Sayyidina Ali untuk jadi qadhi di Yaman. Antaranya dia pungutlah zakat, bawah dia juga. Selain daripada tu hak kerja utama dia sebagai hakim. Nabi SAW bui itu daripada Baitul Mal, bukan daripada harta zakat. Bui itu bukan daripada harta zakat, bukan kerana dia buat kerja pungut zakat tu, tak, kerana tugas lain. Kalau daripada zakat betul tak boleh. Itu perbalahan lah, kita kata perselisihan pendapat di antara ulama. Kata boleh dengan tak boleh tu lagu tu lah. Dia pegang dengan dalil ni, hak ni tak puas hati dengan dalil tu, tak boleh pakai. Dia kata gini, hak moleknya tak lah, kita kata tak sah. Dan sampai ke kiamat lagu tu lah hukumnya. Dengan perbezaan pendapat tadilah, ambil kira hak tadi.
Sebab apa? Nabi SAW tak bui, tak say. Orang kata dia ni buat kerja agama untuk kepentingan keluarga dia, untuk kepentingan peribadi dia. Ada juga orang dalam dunia ni kan, ramai kita tengok, dia biarlah susah asal anak cucu senang. Boleh jadi orang kata Nabi ni memanglah dia tu zahid, memanglah dia tu tidak tak harta, tapi dia fikir anak cucu dia akan datang. Ada juga orang kuat sangat fikir anak cucu ni sampai diri dia kering tubuh, cermaknya, tak ada mewah. Untuk apa dia cari harta kuat? Untuk anak cucu. Ada juga orang jiwa lagu tu, orang boleh kata juga untuk anak cucu. Dengan sebab itu Nabi SAW sekat dulu lagi, tak boleh. Ada hadis-hadis kata itu adalah kotoran manusia, seperti tadi ada kan, apa ni, innama huwa ausakhun nas, itu adalah kotoran orang. Dari satu segi nampak macam Nabi ni menunjukkan keluarga dia tu istimewa sangat, suci sangat. Orang-orang ramah nak makan ni piti zakat ni cemalah, makan hak cemak, air cemak kita. Gitu kah Nabi SAW apa ni anggap orang ni gitu kah? Kalau gitu tak kena lah. Dan sebenarnya tak betul anggapan tu. Sebenarnya ausakh tu bila tak boleh, bila haram kepada mereka, bermakna kotor lah. Seperti mana riba, pitih kita pergi taruh dalam bank kau, dalam mana kau riba tu, pitih kita daripada pitih kita, tapi dah haram jadi kotor lah kepada kita. Hak tu pun jadi kotor lah kepada dia. Kepada orang lain tidak kotor, kepada orang lain. Dengan sebab itu ulama kata hak riba ke apa tadi tu kepada kita. Tapi kalau kita ambil bui ke orang sesak, bui buat perang dengan orang kafir ke apa, tak apa. Jangan kita tahu saja, jangan kita biar saja. Jadi kau kemah sistem tu, ambil buat guna untuk kepentingan orang ramai. Yang mana pada hakikatnya orang ramah ni jadi susah, jadi melarat ni buat sistem riba tu lah. Hak sesak tu kau susah, kita bui kau susah. Kita bui kau susah. Setengah hak ulama dia kata tak sah, dia kata tak boleh bui kau susah tu sebab makan jadi daging darah dia. Buat jamban. Buat jamban batu. Orang cakap buat jamban banyak. Nah, jamban lah tu. Tak, sebenarnya boleh. Boleh dia kepada orang-orang tertentu je hak tak boleh ni. Kepada dia tak boleh. Misalnya kita ada piti, kita kena keluar zakat, kita tidak keluar, kita makan hak bahagian sepatutnya kita keluar, makan hak haram, kotorlah kepada kita walaupun piti kita. Hak ni pun dah kepada keluarga dia ada haram, tak boleh. Kalau makan juga, itulah yang dikatakan kotor. Bukan nak royak benda tu kotor biar orang lain makan hak kotor, kita tak boleh makan hak kotor, tidak. Kalau lagu tu mana hak Nabi SAW nak ajar sama kata serupa orang ni, tak ada kelebihan orang ni daripada orang ni. Tak ada lah hak tu. Sebab tu kena faham benda-benda yang seumpama ini. Dan Nabi SAW tak bui apa yang dia tidak lantik anak cucu dia, misalnya jadi pegang kuasa kau, jadi khalifah kau selepas dia tidak wasiat. Kalau lagu tu jadi sistem raja pula, dia bukan sistem lagu tu. Nanti orang kata dia gomo-gomo tu, dia nak suruh anak cucu dia boleh meretok pula. Sebab itulah dia mari royak, la as'alukum alaihi ajra. Semua nabi-nabi hak dulu pun lagu tu berlaku. Aku tidak minta, tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada kamu, apa-apa balasan atas perjuangan aku, kerja aku ni. Balasan tu dalam bentuk jawatan kau, untuk aku kau, untuk anak cucu kau, tak ada. Kecuali yang berkait dengan agama, yang layak. Dengan sebab itu dia tak ada. Kalau tidak orang boleh kata memang dia nak jaga anak cucu dia. Sebab itu dia tak bui. Serah kepada apa ni, syura ataupun masywarah di kalangan orang ramai, dan berdasarkan bai'ah, pilih hak mana setuju siapa. Hak itulah cara Islam. Nampak situ tidak ada kepentingan Nabi SAW. Tapi kalau dia kata kena ni, kena Sayyidina Ali, kena cucu dia, orang boleh kata supaya hak zakat ni lah. Hak zakat ni tak boleh kan? Kalau hak ni tak boleh, hak tu kau lagi tak boleh lah, tak pernah sabar lah. Nabi SAW akan bui kepada anak cucu dia, sebab dengan ada kuasa boleh lebih daripada zakat tu lagi. Kalau nak kira, siapa dia nak tahu? Dia nak susuk, nak ambil sebanyak mana? Yang biasanya menyelewengkan harta ni orang-orang yang ada kedudukan. Kalau setara zakat dia pun dia tak bui, dia kata cemar dah. Kalau kedudukan tu lagilah
Sebab dengan adanya kedudukan tu boleh dapat berapa banyak harta. Dan boleh orang meragui usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ni dalam riwayat yang pertama ni, riwayat daripada Qatadah, Nabi lalu Anas raya dekat buah tamar, sebutir buah tamar jatuh. Dia tak ada benda lain yang menghalang dia daripada ambil itu, melainkan dia takut sedekah. Ini menunjukkan kalau sesuatu benda yang kiranya orang kalau sudah lepas kan, dia tak paling gida kalau kerana benda setara tu. Benda setara tu kita boleh ambil dan makan pun tak apa, halal kalau benda setara tu. Tapi kalau orang tinggal nasi lauk dah, kita tak boleh ambil. Sebab tu dia boleh balik tu pergi pula tu mahakal lah tu nasi lauk tu, sebuku dua buku tak boleh. Tapi kalau benda tu benda macam sini, sebiji tamar, siapa dia kalau pergi jauh dah nak balik mari, biarlah, ikutlah, boleh ke siapa-siapa. Menunjukkan boleh. Jangan kita kalau perlulah, kalau tak perlu tak apa, beri kepada orang lain yang lebih perlu. Kalau perlu boleh makan, dan itu halal sekadar tu, sekadar tu. Tetapi dia tak ambil tu sebab apa? Sebab takut sedekah. Kalau sedekah tak boleh lah dia tak boleh sedekah. Dalam riwayat Anas lagi juga daripada Qatadah, ni berbeza. Ya, riwayat yang pertama daripada Qatadah, nampak cerita tentang Nabi saja, tak ada Nabi SAW kata apa-apa. Tapi dalam riwayat yang kedua juga daripada Qatadah, daripada Anas, tapi di sini disebutkan Nabi berjumpa, lepas tu Nabi kata, ada hak Nabi kata. Yang ni hak ni marfu', hak tadi tidak marfu'. Hak tadi cerita Anas saja. Mauquf berhenti setakat Anas, tak ada menyatakan Nabi kata gapo-gapo. Cerita Anas. Ada pun hak ni Nabi kata, kalau tidak kerana aku takut. Hak ni hak sedekah sini maksud zakat, la akal Tuhan. Bagi orang-orang yang mengatakan tak boleh kepada Nabi ni, zakat fardu ke hak sunat ke, dia pegang dengan hak ni lah. Sebab dia sebut sedekah, dia tidak sebut zakat. Sedekah ni umum, termasuklah hak wajib, hak sunat pun. Bila dia sebut sedekah, dia tak sedar, menunjukkan tak boleh berlaku dah kepada Nabi ni. Hak apa ni, wajib ke hak sunat ke, tak boleh berlaku. La akal Tuhan, nescaya aku makan. Qala Abu Dawud, rawahu Hisham an Qatadah hakadha. Hisham meriwayatkan daripada Qatadah. Ni Khalid meriwayatkan daripada Qatadah. Lagunni tu Nabi kata, bila dia jumpa dia kata. Hisham juga meriwayatkan daripada Qatadah Lagunni, yang ni tidak serupa dengan Hammad hadis atas yang meriwayatkan daripada Qatadah. Sebab riwayat Hammad daripada Qatadah menceritakan apa yang Anas cerita saja, bukan kata-kata Nabi ada dalam itu. Tetapi riwayat ni, riwayat Khalid bin Qais, dia menceritakan kata-kata Nabi. Hisham penyokong kepada Khalid bin Qais dalam meriwayatkan serupa ni, serupa dengan dia tu. Sebab apa-apa yang penting benda lagu tu penting. Hadis marfu' dengan hadis mauquf tidak serupa kedudukan dia. Hak ni Nabi kata benar, hak tadi tu boleh jadi kalau Anas kata dia silap faham ke, sebenarnya tidak begitu. Dia faham, hak dia faham tu tidak semesti betul. Tak mesti betul lagi, boleh jadi berdasarkan dia faham. Lagu tu sebenarnya tak betul. Kalau dia tahu, dia kena mari bukti yang lain. Hak Nabi kata bahawa tak boleh kepada dia, tak situlah mana kena panjang lagi cerita. Tapi kalau dah Nabi sendiri kata, jelas. Dan hak ni lebih kuat. Imam Abu Daud buat mari hak ni, Hisham meriwayatkan daripada Qatadah lagu ni juga dia kata. Menunjukkan hak ni lebih kuat pasal ada sokongan hak ni, sokongan kepada Khalid bin Qais itu. Yang ni hadis ini adalah hadis marfu'. Bila ada hak kurang sikit, dia kira hak lebih, macam ni hak lebih ni, hak marfu'nya ada, kira hak tu. Jangan kira hak kurang. Tapi hak kurang tu, adakah hak kurang tu tidak sahih? Bukan masalah tidak sahih, masalah lebih kemah hak mana, lebih kuat hak mana. Sahih tu sahih kedua. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata ayah saya, yang ni Abbas lah, hatta saya pergi berjumpa dengan Nabi SAW untuk unta. Kerana unta,
hak Nabi nak bui ke dia daripada sedekah. Penipala pula ni. Ulama-ulama ni kata apa pula, kan tak leh kan keluarga Abbas kan, kau tak leh. Abbas tu sendiri tak leh terima zakat, mana ni pula ambil unta zakat pula ni Nabi nak bui ke dia ni. Maka kata Baihaqi, hadis ini kita kena pakai dengan salah satu daripada dua makna. Yang pertama, sama ada dia ni sebelum diharamkan zakat kepada Bani Hashim, sedekah kepada Bani Hashim, ketika tu boleh. Ni ketika tu, ni peristiwa ketika ketika boleh. Lepas tu dimansuhkan, Bani Hashim tak boleh, termasuklah Abbas dan keluarga dia tak boleh. Ni cerita sebelum tu. Soal lagi, jawapan dia kita boleh juga pakai gini, iaitu Nabi SAW pernah berhutang dengan Abbas untuk orang-orang miskin. Dia ambil unta dengan Abbas untuk orang-orang miskin. Hak ni sebagai bayar hutang, sebagai bayar hutang, bukan bui semata-mata bui, tak ada apa-apa yang dia buat, tak ada. Ni memang hak dia. Nabi SAW telah ambil daripada dia sebab orang tu perlu, dia bui dulu ke orang tu, sebab dia tahu akan datang, akan mari hak zakat tu akan bui balik lah. Kalau atas dasar tu tak apa, sebab bukan dia ambil semata-mata ambil hak zakat tu, tak ambil balik hak dia. Bukan Nabi pinjam daripada dia, bukan Nabi ambil daripada dia. Ni wal akhar an yakuna istaslafa min al-Abbas lil masakin ibilan thumma raddaha alayh. Hak tu boleh juga pakai gitu. Kalau tidak, muskil lah. Dah bukan Bani Hashim kan, mana boleh. Ada berapa banyak hadis tak boleh tu Bani Hashim tu termasuk dalam keluarga dia, hak tak boleh terima zakat. Mana pula bui zakat ni, bui sedekah ni. Kecuali kalau kita kata sedekah hak sunat. Sedekah hak sunat bermakna daripada Nabi SAW lagi membenarkan keluarga dia ambil hak sunat. Hak tak boleh tu hak wajib. Sedekah tu dengan makna hak sunat. Tetapi banyak tempat sedekah tu dengan makna hak wajib. Dan orang boleh kata dah di tempat lain sedekah tu sebagai wajib, sini pun sebagai hak wajib juga. Jadi keliru lah, bercanggah lah. Nak menghilangkan percanggahan itu, Baihaqi kata dua, kena pakai salah satu daripada dua makna ni. Seperti ni, kalau pakai tu selesai. Lepas tu riwayat ni hak soal lagi lebih menjelaskan hakikat sebenarnya, iaitu Muhammad, iaitu Ibnu Abi Ubaidah, daripada ayahnya, daripada A'mash, daripada Salim, daripada Quraib Maula Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas supaya tadi juga. Cuma ayah saya kata Muhammad, iaitu Abu Ubaidah. Abi itu yakni Abu Ubaidah menambahkan dalam riwayat dia, sebab riwayat di atas tu Abu Ubaidah tak ada, sebut sekat tu je hak atas tu. Ni hak dalam riwayat ni dia ada tambahan. Tambahan apa dia? Yubaddiluha, sebagai ganti kepada untanya. Dalam satu nuskah ni yubaddiluha lahu, sebagai ganti kepada Abbas unta yang telah diberikannya kepada Nabi, yang ni sebelum itu. Bui ini sebagai ganti, dan sebagai ganti tak apalah, bukan ada hak dia. Sepatutnya Nabi bui kepada orang miskin itu pun daripada harta zakat tu juga, tapi oleh kerana tak ada, boleh jadi orang tu perlu sangat dan nak pergi dah, Nabi ambil daripada dia dulu. Bila ambil hak ni sebagai ganti hak tu, bukan bui zakat untuk dia suku, dah sebagai ganti hak tu. Jelas lagi dalam riwayat ni. Ini menunjukkan hak Nabi SAW bagi kepada dia itu bukan sebagai zakat atau sebagai sedekah, tetapi sebagai ganti kepada hak Nabi ambil daripada dia sebelum itu. Selesailah ceritanya. Jadi kemuskilan itu pun tak ada dah lah. Babul faqir yuhdi lil ghani min as-sadaqah. Boleh lah kalau orang miskin tu, fakir tu terima zakat, lepas tu dia nak bui pula kepada orang yang kaya. Dia bui dalam bentuk lain, bui saja, hibah. Hibah orang panggil bui saja, ataupun sebagai hadiah. Sebagai hadiah boleh juga, Nabi SAW boleh terima. Setara Nabi tu kata tak boleh makan zakat tu, apabila bertukar tangan dan muamalah tu jadi lagu lain. Hak mula-mula tu sebagai zakat, hak yang kedua tu sebagai hadiah. Jadi hukumnya berubah, jadi tak apa. Apatah lagi orang lain
Orang lain pun lagu tu jugalah. Hadisnya mana itu apa ni rujukan dia, dalil dia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah orang bawa daging. Nabi kata gapo tu? Orang dalam rumah tu kata hak orang beri sedekah kepada Barirah. Barirah tu siapa? Iaitu Maula Aisyah. Aisyah beli Barirah tu dan dia merdekakan. Dia merdekakan Barirah. Hamba lah asalnya. Nabi SAW apa kata? Ke dia tu sedekah. Orang beri sebagai sedekah. Dia beri pada kita, dia tahu dah kita tak boleh makan sedekah, dia beri hadiah. Kalau tidak beri warga dia, kita tak boleh makan. Daripada sini setengah-setengah ulama kata isteri Nabi tu tak boleh juga ambil zakat. Sebab dia kata lana huwa laha sadaqah walana. Kalau dia saja wali kepada saya jadi sedekah, ni lana ni termasuk lamu pun. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan isteri tak termasuk dalam bab ni. Kepada ulama yang terima isteri itu pun tak boleh juga makan. Ini salah satu pegangan mereka. Sebab Nabi kata kepada kita jadi hadiah. Dia beri sebagai hadiah. Moga dia tahu dah kita kan tak boleh makan zakat. Takkanlah kalau kita kata dia tahu mu boleh makan, lepas tu aku tengok saja nyayo juga lagu tu. Mesti dia tahu dah mu, aku, kita semua dalam rumah ni boleh makan. Kalau hadiah dia beri sebagai hadiah lah tu. Takkan dia nak beri sebagai sedekah. Dan boleh jadi dia beri jelas, dia sebut ni hadiah. Kalau tak sebut pun dia tahu dah kan kita tak boleh, dia beri warga dia. Takkan dia nak suruh kita tahu, nak suruh makan dah tu. Jadi nak suruh makan baru boleh makan. Kalau tukar jadi lagu lain, jadi lagu lain, iaitu jadi hadiah, bolehlah. Cerita dalam ini hak ringkas. Dalam riwayat yang panjang dalam Bukhari dan Muslim ada sebut pernah Nabi SAW masuk ke dalam rumah, puyuk duk gelegak pada ketika tu. Daging, Nabi tengok dah daging dalam tu, duk gelegak tu daging. Lepas pada tu nak makan, dihidangkan kepada Nabi lauk hak lain lah. Dia kata tak ada nampak daging dalam puyuk duk gelegak, kata dia. Mana waktu? Iyalah, dia mau kata ada tu. Tapi itu daging yang disedekahkan kepada Barirah. Kau tak makan sedekah tu. Sebab tu ya kita tidak hidang. Nabi SAW kata iyalah kepada dia sedekah, kepada kita tidak jadi sedekah dah. Tu hak panjang. Jadi hadiah, bila hadiah boleh. Bila hadiah boleh. Itu cerita hak panjangnya. Lepas tu bab man tasaddaqa bi sadaqatin thumma warithaha. Sekat tu lah. Wallahu a'lam.